Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Nahnu daripada kumpulan Al-Baqarah ingin membentangkan serta menerangkan tentang domair munfasil dan domair muttasil. Objektif yang ingin kami sampaikan kepada antum ialah: yang pertama, antum dapat mengkaji perbezaan antara domair munfasil dan domair muttasil untuk diaplikasikan ketika membina ayat. Seterusnya, antum dapat mempelajari kaedah yang betul untuk menggunakan kata nama dalam sesuatu ayat. Selain itu, antum dapat mengetahui maksud perkataan dan ayat melalui terjemahan. Dan akhir sekali, antum dapat mempelajari cara sebutan bahasa Arab dengan betul menggunakan transliterasi. Domair munfasil dan domair muttasil. Linabda. Baiklah, terus kepada bahagian saya, iaitu domair munfasil. Sebelum tu, domair munfasil saya akan terangkan terdapat 3 jenis ataupun 3 bahagian. Yang mana yang pertama, dia domair munfasil untuk orang ketiga yang dinamakan sebagai ghaib. Yang kedua, domair munfasil untuk orang yang kedua yang dinamakan sebagai mukhatab dan mukhatab. Dan yang terakhir, domair munfasil untuk orang pertama, iaitu dinamakan sebagai mutakallim. Okey, kita terus kepada orang ketiga, iaitu ghaib. Ghaib yang pertama, Huwa ni dia menunjukkan seorang lelaki ataupun ditujukan kepada lelaki. Huwa dia menunjukkan seorang lelaki. Terus kepada Huma dia menunjukkan 2 orang lelaki. Dia akan jadi musanna lah kan. Dan seterusnya Hum ni merupakan jamak bagi lelaki. Jadinya kiranya Hum untuk 3 orang dan ke atas mereka. Seterusnya Hiya. Okey, Hiya menunjukkan sebagai seorang perempuan, iaitu dia seorang perempuan. Seterusnya Huma sama juga seperti lelaki tadi, dia menunjukkan 2 orang musanna untuk perempuan. Dan terakhir Hunna menunjukkan sebagai 3 orang perempuan ataupun ramai. Okey, seterusnya kita sambung kepada domair munfasil bagi orang kedua, iaitu mukhatab. Ada 6. Yang pertama, anta dia menunjukkan awak. Itu yang dinamakan sebagai kata ganti nama orang kedua. Anta menunjukkan seorang lelaki, awak lelaki. Antuma menunjukkan awak 2 orang lelaki. Macam tu, 2 orang lelaki untuk awak. Lepas tu antum menunjukkan jamak bagi 3 orang lelaki ataupun lebih. Dia nak tujukan kepada awak kepada kata ganti nama diri yang kedua. Seterusnya perempuan, iaitu anti menunjukkan seorang perempuan, awak seorang perempuan. Seterusnya antuma menunjukkan 2 orang perempuan. Dan akhir sekali antunna menunjukkan jamak bagi perempuan, 3 dan ke atas 3 orang dan ke atas. Okey, seterusnya last untuk domair munfasil bagi orang pertama yang dikenali sebagai mutakallim. Dia ada 2 je dalam mutakallim, iaitu ana, nahnu. Orang pertama ni dia menunjukkan kita lah kan, diri kita sendiri. Contoh macam ana tu yang dimasukkan sebagai saya. Nahnu pula dimasukkan sebagai kami. Itulah keseluruhan bagi domair munfasil yang terdapat di dalam 3 bahagian: ghaib, mukhatab dan mutakallim. Okey, sekarang ni kita berpandukan kepada slide pembentangan, iaitu
lebih khusus menunjukkan contoh bagi domain munfasil. Tak banyak, kita kaitkan huwa, hiya, anta dan anti sahaja. Okey, untuk huwa, contoh dia, contoh ayat huwa nazifun. Maksud dia menunjukkan kata ganti diri yang ketiga. Dia menunjukkan dia tu bersih. Dia nak menunjukkan macam dia tu macam bukan di hadapan mata kita. Seterusnya hiya ni bagi seorang perempuan. Hiya mudarrisatun menunjukkan dia seorang guru. Dia seorang guru perempuan. Hiya mudarrisatun. Seterusnya anta. Contoh ayatnya anta nasyitun. Macam kita nak cakap dengan kawan. Kawan tu berhadapan dengan kita. So kita boleh cakap anta nasyitun. Awak seorang yang rajin. Last sekali anti. Dia menunjukkan awak juga. Anti tu dia lebih kepada awak perempuan. Contoh ayat anti qasjadan ma'al qitat, yang bermaksud kamu sangat kejam kepada kucing itu. Dia menunjukkan berhadapan. Kamu tu ditujukan kepada seorang perempuan. Sekian saja daripada bahagian saya, iaitu domair munfasil. Baik, Alhamdulillah. Saya akan teruskan ke bahagian yang seterusnya, iaitu domair muttasil. Apakah maksud domair muttasil? Domair muttasil adalah domair yang menunjukkan kepunyaan. Contoh huwa. Huwa maksudnya dia. So macam mana kita nak jadikan ayat tu kepunyaan kepada dia? So jadi kita akan tambah hu di belakang. So hu, contoh kita ambil ayat lah. Tengok di belah kanan ini, kitabun. So macam mana kita nak jadikan dia sebagai kitabun? Dia, milik dia. So kita akan tambah hu di belakang. So dia akan jadi kitabuhu. Apa maksud kitabuhu ni? Kitabuhu ni adalah buku miliknya ataupun buku milik dia. So sama juga. So bagi huma, dia akan tambah huma belakang. Bagi hum, akan tambah hum belakang. Bagi hiya, akan tambah ha pula. Contoh, kalau kita selalu baca radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. So bagi wanita, untuk P1 ataupun perempuan orang yang satu, dia akan jadi ha. So contoh balik daripada kitabun tadi, dia akan jadi kitabuha, buku miliknya perempuan. Kalau lelaki tadi kitabuhu. Kemudian huma, hunna. Sama juga kita tambah kat belakang. Kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuhuma, buku milik dia perempuan ataupun dua lelaki. Kemudian kitabuhunna, buku milik mereka semua perempuan. So kita masuk pada seterusnya pula. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. So untuk anta pula, dia akan tambah ka. Okay. So dia akan jadi kita buka. Kita buka, milik, buku milik kamu seorang lah, sebab ka anta. So untuk antuma, dia akan jadi tambah kuma belakang pula. Dia akan jadi kita bukuma, buku milik kamu berdua lelaki. Kemudian untuk antum, kita akan tambah kum, kita bukum, buku milik kamu semua lelaki. Ingat, kalau anta, antuma, antum, dia akan tambah ka kuma kum, ka kuma kum. Okey, kita akan masuk untuk anti, antuma, antuna pula. Untuk anti, kita akan tambah ki. Tadi kalau anta akan tambah ka, untuk anti pula kita tambah ki. Okey. So dia akan jadi kita buki. Kita buki, milik perempuan, milik buku milik kamu seorang perempuan. Okey, faham? Untuk antuma, sama juga macam lelaki, tambah kuma belakang. Dia akan jadi kita bukuma. Konsep dia sama jugalah untuk lelaki dan perempuan bagi antuma. So bagi antunna pula, antunna kita akan jadikan kunna di belakang. So dia akan jadi kita bukunna, buku milik kamu semua perempuan.
So ingat untuk anti antuma antum akan jadi ki kuma kunna. Ki kuma kunna. Okey, bagus. Okey, semua faham? Alhamdulillah. So seterusnya bagi yang terakhir, dua yang terakhir, domer yang dua terakhir adalah ana dan nahnu. Ana senang je, kita tambah ya. So daripada kitabun akan jadi kitabi. Buku milik saya, buku milik saya. So untuk nahnu kita akan tambah na, nun alif. Kitabuna, milik kami semua. Faham semua? Fahim Tom? Baik, alhamdulillah. Saya akan terus. Kita akan tengok pula contoh-contoh ayat daripada kita punya domain mutasil ni. Yang tambah belakang tadilah untuk kepunyaan. Kita akan ambil ayat untuk tengok yang nombor 1 tu. Karosiyukum, kerusi kamu semua. Karosiyukum, ijlisu ala karosiyukum, duduk dah di atas kursi kamu semua. Next, fasluhu, kelasnya. Ayatnya pula dia akan jadi yadrusu Ahmad, telah belajar, sedang belajar Ahmad, fi fasluhu, di kelasnya. Fasluhu, kelas, belakang tu nya, dia lah. Yang ketiga, saya roti, kereta saya. Saya roti kabirotun, kereta saya besar. Tengok, jadi ayat yang terakhir pula adalah hakibatukunna, beg awak semua perempuan. Sebab apa semua perempuan? Kunna belakang, sama antuna tadi tambah kunna belakang lah. So dia akan jadi hakibatukunna ala raful kitab. Hakibatukunna, beg kamu semua perempuan, ala di atas, raful kitab. Rafu ra, al-kitab buku. Raful kitab, rak buku. Beg kamu semua di atas rak buku. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan Al-Baqarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.